Billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 13. Muka surat 13 bahagian kelima daripada bawah. Muka surat 13 bahagian kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi zatihi aw yakuna lahu mumasilun fi zatihi aw sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujudi muassirun fi fi'lin minal af'al. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi zatihi aw yakuna lahu mumasilun fi zatihi aw sifatihi aw yakuna lahu mumathilun fi zatihi aw sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujudi muassirun fi fi'lin minal af'al. Dan yang kelima, tiada esa, iaitu tiada esa lawan wahdaniyah. Dan inilah kesudahan lawan sifat salbiyah yang menyebut akan dia akan lawan sifat salbiyah yang ampunya karangan dengan katanya, kata ampunya karangan, dan demikian lagi mustahil atas Allah. Itu baru terjemahan kepada wa kaza yastahilu alaihi ta'ala. Itu terjemahan dia. Jadi sebagaimana kita maklum, syarah kepada matan Ummul Barahin karangan Syekh Sanusi, kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Mazing ni, dia menterjemahkan matan Ummul Barahin serta menghuraikan. Hak terjemah betulnya wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Terjemah betul dia, dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala bahawa tiada ia esa. Hak bawah tu. Tapi dimulai dengan dan yang kelima. Dan yang kelima daripada 20 sifat yang mustahil. Dan yang keenam daripada 20 sifat yang mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tiada esa. Tiada esa. Iaitu yang keenam, tiada esa ni lawan wahdaniyah. Wahdaniyah esa, lawan dia tiada esa, ataupun lawan dia ta'addud. Ta'addud ni berbilang. Esa wahdaniyah, lawan esa ta'addud. Ta'addud ni berbilang. Sini lawan kepada wahdaniyah tiada esa. Ini yang keenam daripada 20 sifat yang mustahil bagi Allah, lawan kepada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf
mengetahui dan berpegang secara tafsil. Yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci 20 sifat. Wujud, qidam, baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Disusuli pula 20 sifat yang mustahil bagi Allah, lawan kepada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil 20 sifat yang mustahil. Ini sifat mustahil yang ke-6 daripada 20 sifat yang mustahil. Tiada esa, iaitu tiada esa lawan wahdaniyah. Wahdaniyah esa, lawan dia tiada esa ataupun ta'addud berbilang. Itu lawan kepada wahdaniyah. Dan inilah yang ke-6 tiada esa ni, iaitu lawan wahdaniyah ni, kesudahan yang terakhir. Kesudahan ni yang terakhir. Kesudahan lawan sifat salbiyah. Kesudahan lawan sifat salbiyah. Kesudahan lawan sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Jadi wahdaniyah ini adalah sifat salbiyah yang terakhir. Kemudian tiada esa ni adalah lawan sifat salbiyah yang terakhir. Gitu je. Dan inilah tiada esa ni kesudahan hak terakhir lawan sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada 5. Sifat salbiyah yang ke-5 wahdaniyah. Jadi tiada esa ni kesudahan lah lawan sifat salbiyah. Sebab sifat mustahil yang ke-7 pula nanti, al-ajzu, lemah, itu lawan kepada sifat qudrah, sifat ma'ani yang pertama daripada 7 sifat ma'ani. Gigi situ je. Jadi sifat 20 ni, yang pertama sifat wujud itu sifat nafsiyah. Kemudian qidam, baqa sampai ke wahdan 5 tu dia panggil sifat salbiyah. Kemudian bermula daripada qudrah, iradah sampai ke kalam, sifat nak ma'ani yang 7. Ni semua sudah bicara terdahulu ni, sudah bicara. Hak terdahulunya selepas bicara sampai kepada wahdaniyah, al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatu ta'ala al-hawadis wa qiyamu ta'ala binafsi ay la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin wal wahdaniyatu ay la saniyalau fi zatihi wala fi sifati wala fi af'alihi fahadhi sittu sifatin. Maka ini 6 sifat daripada wujud sampai wahdaniyah. Al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujudu. Yang pertama sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Wal khamsatu ba'daha salbiyatun, dan bermula 5 sifat. Kemudian daripada sifat yang sifat nafsiyah tu sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah ada 5. Sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Jadi wahdaniyah sifat salbiyah yang terakhir. Jadi tiada esa ni kesudahan lawan sifat salbiyah yang 5. Tu je nak ceritanya. Jadi macam panjang lebar pula tu. Dan inilah tiada esa ni kesudahan lawan sifat salbiyah yang 5.
Nanti sesat bicara lawan wahdaniyah, bicara lawan sifat qudrah, ajzun, lemah. Itu sifat ma'ani yang 7 yang pertama. Dia perici gitu. Kita kena ingat jugalah reka-reka. Jadi sifat wujud, sifat nafsiyah, qidam baqa sampai wahdaniyah 5 sifat. Dia panggil sifat salbiyah. Dahulu dihuraikan tu apa makna nafsiyah, apa makna salbiyah. Bermula daripada sifat qudrah sampai ke kalam, 7 sifat dipanggil sifat ma'ani. Bermula daripada kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, sifat maknawiyah. Dihuraikan belaka dah tu. Nafsiyah makna apa, salbiyah makna apa, ma'ani makna apa, maknawiyah makna apa. Jadi wahdaniyah sifat salbiyah yang kelima yang terakhir. Jadi tiada esa ni kesudahan lawan sifat salbiyah yang 5 yang menyebut akan dia, akan lawan sifat salbiyah ni, yang ampunya karangan, mana oleh yang ampunya karangan menyebut dengan kata ampunya karangan Syekh Sanusi dalam matan Ummul Barahil. Apa kata Syekh Sanusi? Hak kita baca tadilah. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala. Ada. Apa terjemahan? Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Terjemahan dia. Dan demikian lagi sebagaimana sifat yang mustahil dan lawang sifat wujud, qidam baqa sampai sifat wahdah, sifat qiyamuhu ta'ala binafsih lah, mustahil atas Allah Ta'ala, bahawa tiada ia ya Allah esa. Allah bersifat dengan sifat esa, mustahil atas Allah bahawa Allah ni tiada esa, dengan makna ta'addud, berbilang. Jadi yang terdahulunya wahdaniyah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Tiada esa ni hak mustahil. Tiada esa pada zat mustahil, tiada esa pada sifat mustahil, tiada esa pada perbuatan mustahil. Kemudian tiada esa pada perbuatan tu agak panjang pembicaraan di muka surat sebelah, di muka surat 14 tu. Hampir satu muka surat membicarakan mustahil tiada esa pada perbuatan. Sifat yang wajib esa pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Mustahil tiada esa pada perbuatan, mustahil berbilang pada perbuatan. Allah perbuat juga, makhluk perbuat juga, mustahil sama sekali. Itu berbilang pada perbuatan, ia panggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu mustahil sama sekali. Dia panjang. Satu muka surat tu tak panjang mana, tapi kitab ni kecil sahaja, jadi panjanglah tu. Kalau dalam kitab lebih besar, panjang lagi bicara mustahil berbilang pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan, mengesakan Allah pada zat dan sifat. Itu clear, beres. Tidak mensyirikkan Allah pada zat dan perbuatan, waktu beres. Mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah pada zat dan sifat, tu beres. Hak mengesakan Allah pada perbuatan, mustahil tiada esa pada perbuatan, dengan bahawa berbilang pada perbuatan, mustahil. Mustahil tiada esa pada perbuatan, dengan makna berbilang pada perbuatan tu mustahil.
Berbilang pada perbuatan dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan ni lah hak panjang pembicaraan nanti. Dia akan bicara berkaitan dengan tiada berbekah pada api, tiada berbekah bagi api pada menghanguskan, tiada berbekah pada pisau pada mengerakkan. Yang menghanguskan perbuatan Allah, yang mengerak bukan pisau, ianya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bicara nanti. Dia akan bicara pula barang siapa i'tiqad bahawa sesuatu daripada segala sebab yang berada itu memberi bekah dengan tabiatnya, erti dengan zatnya atau dengan hakikatnya, maka tiada bersalah ulama pada bahawasanya orang itu kafir. Imannya tidak sah. Dia akan bicara nanti di muka surat 14. Kalau berpegang semata-mata zat api yang menghanguskan, semata-mata zat pisau secara semula jadi memutuskan, waktu kafir, tiada khilaf ulama, kafir ijma' ulama. Tapi zahirnya apilah yang menghanguskan, zahirnya pisau yang mengerakkan. Itu zahir. Yang menghanguskan af'alullah, perbuatan Allah. Yang mengerakkan af'alullah, perbuatan Allah. Jadi af'alullah, perbuatan Allah ni ghaib. Hani allazina yu'minuna bil ghaibi ni. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran menjadi pertunjuk bagi orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Itu mula-mula sekali. Mereka-mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Ni perbuatan Allah ni ghaib. Zahir perbuatan api, perbuatan pisau. Zahir api yang memanaskan serta menghanguskan. Zahir pisau yang mengerak, yang memutus, yang melukakan. Kalau tak tanam dengan akid yang ghaib, berpegang dengan zat api yang menghanguskan, zat pisau yang mengerakkan, tiada khilaf ulama, mana ijma' ulama, akidah ni kafir. Kekal neraka selama-lamanya. Sembahyang puasa tidak sah sama sekali. Sembahyang puasa tidak sah sama sekali. Orang Islam, kita bicara ni bab iman. Kitab Bidayatul Hidayah ni mensyarahkan matan Ummi Barahin, ini bicara iman. Islam lain, iman lain. Islam iman ni tidak berlaziman. Orang Islam tidak beriman macam Abdullah bin Ubay. Orang Islam semai berjemaah di belakang Nabi SAW. Abdullah bin Ubay ni orang Islam. Jenazahnya dikapankan dengan jubah Nabi SAW. Dan jenazah Abdullah bin Ubay disolatkan oleh sahabat. Cuma Nabi dilarang untuk solat jenazah Abdullah bin Ubay. Tapi dikapankan Abdullah bin Ubay dengan jubah Nabi SAW. Orang Islam tapi beriman, kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam lain, iman lain. Islam warisi, iman tidak warisi. Hak iman ni kena tanam awal-awal. Beriman dengan perkara ghaib. Allah ghaib, malaikat ghaib. Ni kita bicara ba'af'al, perbuatan Allah ghaib. Yang zahirnya perbuatan makhluk lah. Hangus perbuatan api. Boleh mengerak, boleh memutuskan, perbuatan pisau. Pada ni. Adapun af'alullah itu ghaib. Ni kena tanam molek ni. Kalau tidak kok berpegang sebagai hak zahir kok. Ini pegangan ni.
bercakap asbab tak salah. Bercakap asbab tak salah tu. Api, panah, hangus sebuah rumah. Pisau, tajam molek, mudah buat kerat. Nak memutuskan apa-apa mudah. Pisau tajam molek, pisau mahal pula. Masa semelih itu, sekali tarik je, baiklah dah semelih seekor lembu. Pisau tajam molek, itu cakap asbab tidak salah. Cakap asbab tidak salah. Ingat baik, jangan mudah-mudah mengkafirkan orang mukmin yang lain kerana percakapan asbab. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, sesungguhnya ia telah menjadi kafir. Siapa yang menjadi kafir? Orang yang mengkafirkan menjadi kafir. Orang cakap asbab sahaja, tak ada salah. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga. Pasang kipas sejuk, pasang aircon panas sejuk. Matahari terik molek panas, jemur mudah kering. Telan panadol hilang pening pada. Makan obat darah tinggi kecil manis, darah tinggi kecil manis jadi stabil. Itu semua cakap asbab, tak ada salahnya. Buka api jadi terang, tutup api jadi gelap. Terang gelap perbuatan Allah, bukan perbuatan api. Tapi cakap asbab. Buka api itu tak nampak nak baca Bila buka api, nampak nak baca. Oh, terlupa ambil cermin mata. Ambil cermin mata, tak boleh nak baca, tak ada cermin mata. Ambil cermin mata, oh barulah nampak terang. Pakai cermin mata baru. Nampak terang tu lapu ke buat Allah? Nampak terang tu cermin mata yang buat? Tidak, Allah. Dah tak dikata lapu, kata cermin mata, itu cakap asbab. Tak salah. Tak ada kaitan pun dengan syirik-syiriknya cakap asbab ni. Salah pengajian, mudah mengkafirkan, mudah mensyirikkan hanya percakapan asbab. Tu kena ambil molek tu. Perbicaraan berkaitan dengan mengesakan Allah pada perbuatan, tidak berbilang pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Nanti panjang bicara di surat 14 tu. Dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala bahawa tiada ia Allah esa. Allah tiada esa tu mustahil. Tiada esa ni seperti, ni tiada esa. Tiada esa ni seperti bahawa adalah ia Allah bersusung pada zatnya. Bersusun pada zatnya. Bersusun pada zat, seumpama zat kita ni. Zat kita ni kan bersusun berjuzuk zat kita ni. Ada bahagian kepala, ada bahagian tubuh, bahagian tangan kanan kiri, bahagian kaki kanan kiri, bahagian depan, bahagian belakang. Mustahil. Zat Allah bersusun macam zat kita ni mustahil. Zat kita ni ada bahagian kulit, ada bahagian daging, ada bahagian tulang. Ni zat kita ni bersusun. Mustahil bahawa adalah ia Allah bersusun pada zat, berjuzuk, banyak bahagian. Mustahil. Sebab zat Allah ni bukan jisim, bukan jirim. Yang bersusung pada zat ni itu jisim, jirim. Allah bukan jisim, Allah bukan jirim. Dia jisim ni benda yang bertongkol, benda yang berbentuk, benda yang boleh dibahagi dua. Ni kita ni jisim. Kita ni berjisim. Dia satu jisim, satunya jirim. Jirim ni umum. Hak besar jirim jisim. Hak kecil jirim pirik ataupun jauhar pirik. Tu dia bicara bab istilah lah. Jadi jirim ni hak besar pun panggil jirim. Ni jisim kita. Hak kecil yang halus yang tak boleh dibahagi pun dipanggil jirim juga. Jisim ni kena kepada benda yang bertongkol, yang berbentuk.
yang boleh dibahagi. Yang ni tubuh kita ni. Boleh dibahagi ni kan? Boleh bahagi banyak mana? Banyak mana boleh bahagi tubuh kita ni? Banyak bahagian. Jadi zat Allah mustahil bersusung, berkapuh kepada beberapa bahagian. Tu mustahil. Jadi keesaan pada zat, makna yang pertama yang dibicara dahulunya, zat Allah tidak bersusung, berkapuh daripada beberapa juzu. Itu keesaan pada zat. Jadi tidak esa pada zat, berbilang pada zat adalah zat Allah bersusung, berkapuh. Macam zat manusia contohnya, tu mustahil. Lawan kepada wahdaniyah pada zat. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Jadi hak ni hak mustahil lawan kepada wahdaniyah pada zat. Lawan pada wahdaniyah pada zat. Zat Allah tidak berjuzu, tidak bersusung. Bersusung ni lah. Kalau bersusung macam zat kita ni, dipanggil apa? Dipanggil kam muttasil pada zat. Kam muttasil pada zat. Al-kammu ni al-adadu, berbilang. Kam ni berbilang. Muttasil dengan makna berhubung. Mana apa di sini muttasil? Muttasil dengan makna berhubung, banyak juzu pada satu zat. Mana banyak juzu tapi pada satu zat yang sama. Contohnya kita lah. Zat kita satu. Zat kita satu, tetapi di zat kita tu berbilang banyak juzu. Itu dibicara terdahulunya muka surat 8 tu. Ada bicara dah berkaitan dengan kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat. Hak di muka surat 8 tu ada bicara. Dia kam ni berbilang. Kam ni muttasil ni berhubung, munfasil ni bercerai. Hak berbilang pada zat yang munfasil ni, satu zat Tuhan, satu zat Tuhan yang kedua. Ni berbilang tapi Tuhan lain-lain. Ni mustahil. Ada ni. Dia ginilah. Berbilang yang munfasil. Contoh ni ni. Dua belah tangan. Ni tangan kanan, ni tangan kiri. Berbilang ni, tapi munfasil, berasing-asing. Hak muttasil macam mana? Ni satu tangan, satu ni, tapi ada bahagian jari, bahagian tapak, bahagian lengan, bahagian kulit, bahagian daging, bahagian tulang. Ni dia panggil apa ni? Kam muttasil pada zat. Ni. Kalau gini, kam munfasil pada zat. Gitu. Muttasil ni berhubung, munfasil ni bercerai. Kan kita ngaji tajwid kan, mak wajib muttasil, majaih munfasil kan. Apa dia mak wajib muttasil? Apa makna berhubung? Mak dan hamzah pada satu kalimah. Jaa. Mak alif wawiyah ke, mak dan hamzah pada satu kalimah. Atau mak wajib muttasil, berhubung mana apa pada satu kalimah. Hak munfasil, mak pada satu kalimah yang lain, hamzah pada satu kalimah yang lain. Munfasil, bercerai. Mudah sikit nak faham tau. Kalau kita biasa duk ngaji hukum tajwid tu, sebut kata mak wajib muttasil. Muttasil mana apa? Berhubung. Berhubung mana apa? Mak dan hamzah pada satu kalimah. Kan muttasil macam mana? Banyak juzu tapi pada satu zat. Gitu lah. Ni walaupun satu, ni zat tangan ni satu, zat tangan ni satu, tapi berapa bahagian di tangan dia ni?
Tadilah ada jari, ada tapak, ada lengan, ada tulik, ada daging, ada tulang, ada urat. Ni. Jadi berbilang, tapi muttasil pada satu zat. Mak wajib muttasil, mak dan hamzah pada satu kalimah. Hak mak jaih munfasil, mak pada satu kalimah yang lain, hamzah pada satu kalimah yang lain. Jadi kam munfasil, ni zat tangan kanan, ni zat tangan kiri, berbilang. Tapi suku-suku berasingan, itu kam munfasil pada zat. Ada. Mana? Bunyi. Hak muttasil munfasil tu tak payah. Sebab kita duk ngaji tajwid. Kam tu berbilang. Tu jelah. Orang biasa mengaji dia kata kokang, pening kepala kita dengar. Kokang renukang tu lah. Maksud dia gitu. Kam muttasil, kam munfasil. Istilah ilmu, cuma kita pening sikit kalau kita tak biasa belajar. Macam tajwid tadi lah, mak wajib muttasil, mak jaim munfasil pun kalau mula-mula belajar, muttasil dengan munfasil, muttasil munfasil, bunyi sama tu. Hak tu pun susuhan tu. Siapa dia buat pengancaman pelik-pelik orang ngaji Quran? Buat pengancaman pelik-pelik. Hak mana yang bercerai munfasil, hak mana yang berhubung muttasil. Hak mana yang berhubung? Mana berhubung? Mak dan hamzah pada satu kalimah, berhubung lah. Hak mana yang bercerai? Mak pada kalimah yang lain, hamzah pada kalimah yang lain. Hak mana muttasil berhubung, munfasil bercerai. Berhubung bercerai. Hak mana berhubung bercerai ni? Dia buat pengancaman pelik. Ni saya pernah dengar lah orang ngaji Quran. Hak mana hak bercerai? Hak bercerainya mak jaih munfasil. Munfasil tu bercerai. Pengencaman dia mak jaih tu penyanyi, bahi bercerai dia kata. Oh, begitu pula. Orang kata, bila mak jaih bercerai kan jadi. Artis zaman dulu tak bercerai tau. Dia nak punya, nak ingat muttasil berhubung, munfasil bercerai. Akhirnya mak jaih munfasil. Ingat tu, mak jaih. Mak jaih penyanyi tu. Munfasil, mak jaih bercerai. Munfasil tu bercerai. Kata Allah guna nama orang nak pasal-pasal. Hanya nak ingat hak bercerai hak mana? Hak munfasil. Hak mana bercerai? Mak jaih munfasil, mak jaih munfasil. Munfasil bercerai sebab mak jaih bahi bercerai dia kata. Oh, hak tu cerita ngaji Quran. Kata begitu benar nak buat beza muttasil berhubung, munfasil bercerai. Payahnya. Ni hak mungkin tak baru ngaji tua-tua berapa kali. Kalau ngaji awal-awal, mak wajib muttasil tu dah mikir dah. Mak jaih munfasil dah mikir dah. Kita ngaji budak-budak terjemah pun. Mak wajib muttasil tu berhubung tak terjemah pun. Mak jaih munfasil bercerai dapat terjemah pun. Cuma mak wajib muttasil masuk ke sini. Malaikatun ni masuk sini. Tu mak wajib muttasil. Mak jaih munfasil, kul ya ayyuhal kafirun. Mana mak jaih munfasil tu? Nampak dah sini. Mana kat masa kita baca, tengok tu. Ni mak wajib muttasil. Sampai masa baca tengok, ni mak jaih munfasil. Gitu je. Mana tengok tu, cang lalu dah. Dah ni. Jadi muttasil berhubung, munfasil bercerai. Mana pun berhubung. Berhubung ni kam muttasil pada zat. Mana pun berhubung, ni satu zat tangan tapi banyak juzuk berbilang. Hak munfasil ni tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan zat lain, tangan kiri zat lain, berasing-asing. Itu munfasil. Jadi mustahil zat Tuhan bersusun, berkapur macam zat kita.
Satu laginya mustahil ada zat Tuhan yang kedua selain daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini ni dia hanya datangkan mustahil pada zat satu makna sahaja. Sekarang atau adalah baginya bagi Allah yang menyerupai pada zatnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan atau sifatnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni berkata atau adalah baginya bagi Allah yang menyerupai pada zatnya, yang menyerupai pada zat. Manapun ni ada satu zat yang lain seperti zat Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Tu kam munfasil pada zat. Situ dah. Atau sifat. Dia tu dah kalau pergi kepada keesaan pada zat dengan bahawa tiada zat Tuhan yang lain selain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kam munfasil pada zat. Jadi bahawa adalah ia Allah bersusun pada zat. Bersusun pada zat ni kam muttasil pada zat, atau adalah baginya bagi Allah yang menyerupai pada zat. Menyerupai pada zat macam mana? Ada zat Tuhan yang kedua selain dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil. Mustahil ada Tuhan yang kedua selain dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada Tuhan yang kedua selain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil kam munfasil pada zat. Berbilang zat Allah, zat Allah. Zat Tuhan yang kedua, zat Tuhan yang kedua. Berasingan. Allah satu Tuhan, satu zat Tuhan. Yang kedua tu satu zat Tuhan yang lain pula. Berbilang pada zat. Mustahil sama sekali. Tetapi kita bicara wahdaniyah ni memanglah secara perincinya pecah kepada tiga. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Tiga dia pecah. Tiga keesaan dipanggil. Yang kita dah baca dalam wirid semayang tu lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 kali tu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Keesaan. Wahdahu. Apa makna wahdahu? Hal keadaan Allah esa. Satu. Satu keesaan pula. La syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah. Mana apa? Keesaan. Di situlah tiga keesaan. La ilaha illallah isyarat keesaan pada zat. Wahdahu isyarat keesaan pada sifat. La syarikalah isyarat keesaan pada perbuatan. Tiga keesaan di situ. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, mana tiada sekutu bagi Allah pada perbuatan. Di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, dai Allah atas satu amat kuasa. Allah amat kuasa. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Tidak ada sekutu pada perbuatan. Ada perkara yang perbuat makhluk, Allah lemah. Dah, Allah Ta'ala amat kuasa. Qadir, bukan qadirun. Qadirun yang kuasa. Kaunuhu Ta'ala qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Simpan Qadirun yang kuasa. Qadirun
sirah mubalaghah, yang amat kuasa. Qadirun, yang kuasa. Qadirun, yang amat kuasa. Kan kita terjemah gitu dah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas tiap sesuatu amat kuasa, maha kuasa. Ha, terjemah gitu. Qadirun, yang kuasa. Qadirun, yang amat kuasa. Allah yang amat kuasa ni semua perbuatan Allah Ta'ala. La syarikalah, tiada sekutu pada perbuatan. Makhluk tidak ada perbuatan. Sebaliknya, kalau ada perbuatan yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, Allah jadi lemah, bukan Tuhan seumpama tu. Allah Ta'ala ni amat kuasa, perbuatan Allah berlaku. Itu keesaan pada perbuatan. Kemudian lepas pecah kepada 3 keesaan, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan, pecah 3, satu-satu keesaan pecah 2 makna pula. Satu-satu keesaan pecah 2 makna. Keesaan pada zat keluar 2 makna, keesaan pada sifat keluar 2 makna. Cuma keesaan pada perbuatan dalam kitab ni keluar 1 makna. Surah kitab keluar 2 makna juga. Jadi 6 keesaan. Mustahil 6 kam. Al-Qumumus Sittah. Kam yang 6 mustahil. Ada setengahnya Al-Qumumul Khamsah, kam yang 5. Sebab dia pergi kepada keesaan pada zat 2 makna, ternapi 2 kam. Keesaan pada sifat 2 makna, ternapi 2 kam. Keesaan pada perbuatan didatangkan 1 makna, ternapi 1 kam. Jadi 5 keesaan ternapi 5 keesaan ternapi 5 kam. Al-Qumumul Khamsah, kam-kam yang 5 mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun pecah 3 keesaan pada zat, pada sifat, pada perbuatan, kemudian keluar 2 makna pula. Ini secara perinci, secara kasar. Kalau belajar masa budak-budak, wahdaniyah ni esa dengan makna Allah jua Tuhan, tak ada Tuhan yang kedua. Di situ je. Di situ je. Dan ini bahawa adalah bahawa adalah Allah Ta'ala bersusun pada zat ni mustahil. Dengan zat Allah tidak bersusun berjuzuk, waktu sudah masuk pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, pada zat. Zat Allah tidak serupa dengan zat perkara yang baharu. Zat Allah tidak serupa dengan zat segala perkara yang baharu. Situ masuk dah. Dengan bahawa zat Allah tidak berjuzuk, zat segala baharu ni berjuzuk. Masuk situ dah. Pada ni. Lepas tu keesaan pada sifat. Contohnya sifat kudrah Allah 1 bukan 2 kudrah. Sifat iradah Allah 1 bukan 2 iradah. Tu kita masuk dah dalam, kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kudrah sifat yang sempurna, iradah sifat yang sempurna. Kalau kudrah sifat yang sempurna, kenapa perlu 2 kudrah? Iradah sifat yang sempurna, kenapa perlu 2 iradah? 1 kudrah lah, 1 iradah lah. Dia masuk situ dah. Adapun keesaan pada perbuatan, sudah masuk pada bicara sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah, yang menjadikan segala-gala perkara yang berlaku. Masuk situ. Jadi maknanya kalau bicara wahdaniyah secara kasar, wahdaniyah Tuhan yang esa, dengan bahawa tidak ada Tuhan yang kedua. Di situ je. Pada ni. Ada Tuhan yang kedua, itu dipanggil kam munfasih pada zat. Itu kalau bicara secara ringkas. Ni dan kitab kita ni bicara secara huruf panjang. Kena perinci molek.
Jadi keesaan pada zat, pada perbuatan ni sudah masuk pada sifat kudrah. Cuma kaedah sifat kudrah ni gini dia perinci. Sebelum pergi pada sifat kudrah, sifat iradah ilmu, keesaan pada perbuatan dahulu, mati molek. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dengan bahawa semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini mati molek. Ni tauhid ni. Tak ada tauhid tak ada lah. Tak ada tauhid tak ada. Tak ada tauhid semayang bang tak ada terima. Rajin semayang bang, tauhid macam mana? Tauhid tak belajar. Wak tak peduli je tauhidnya. Dia tauhid ni kena ingat apa makna tauhid. Tauhid ni ifradul ma'budi bil ibadati. Ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatan wa af'alan. Itu tauhid. Ifradul ma'budi bil ibadah, menunggalkan Tuhan yang disembah dengan mengabdikan diri. Itu betul. Makna apa? Hanya menyembah Allah Ta'ala jua. Itu tauhid. Memang kita orang Islam tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ifradul ma'budi bil ibadah, menunggalkan akan Tuhan yang disembah dengan beribadah. Dengan bahawa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Memang orang semayang sembah Allah jua, tapi bukan setakat tu. Bukan hanya beribadah kepada Allah jua, ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatan wa af'alan, serta mengiktikadkan keesaan Allah dan beriman dengan keesaan Allah pada zat, pada sifat, dan keesaan Allah pada perbuatan. Itu tauhid. Kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan, walaupun hanya menyembah Allah dalam sembahyang contohnya, itu tak ada tauhid. Itu sembahyang sama sekali takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan, hak kafir ijma' ulama, sembahyang tidak sah, kena qada kembali kemudian. Puasa tidak sah, kena qada kembali kemudian. Haji umrah tidak sah, kena qada kembali kemudian. Manakah hak mengesahkan Allah pada perbuatan? Ngaji molek. Manakah mensyirikkan Allah pada perbuatan? Kena ngaji molek, kena belajar molek. Kalau betul lah semayang untuk dapat balasan akhirah. Kalau semayang ada daripada budak semayang, pagi-pagi bangun semayang, pagi-pagi bangun semayang, bangun awal sihat, boleh exercise pagi-pagi. Dah kita semayang sebagai bekal akhirah, semayang serta akidah, semayang serta mentauhidkan Allah, barulah dapat bekal akhirah. Kalau tidak, semayang dah sahaja, exercise sahaja, exercise pagi-pagi, rajin semayang, tapi belajar akidah tak peduli. Wak tak heran je, wak lembu kenyang je. Pandai lembu kenyang? Apa dia panggil lembu kenyang? Lembu kenyang. Kalau lembu orang mengajar masjid, lembu wak tak heran je. Orang pun wak tak heran je. Sama dengan lembu kenyang wak dalam kandang tu lah. Lembu kenyang dalam kandang, orang mengajar bunyi bising macam mana pun, ada lembu heran. Lembu dah heran pun. Tapi kalau orang pun gitu juga, lembu kenyang lah, wak tak heran je. Tapi semayang rajin. Semayang apa? Nak pahala akhirah. Semayang serta mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Tauhid tu macam mana? Allah Tuhan yang satu, tu tauhid pada zat. Tu tauhid pada zat tu, tak ada Allah Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang kedua, tak ada Tuhan yang ketiga. Itu tauhid pada zat, clear. Tauhid pada perbuatan. Tauhid pada perbuatan. Hak kata panjang dah kitab kita ni. Jadi perinci molek keesaan pada perbuatan, barulah pindah kepada sifat kudrah. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan kudrah.
Itu secara perinci dalam kitab sifat 20 ni. Tapi secara kasar macam tadilah. Wahdaniyah, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang kedua. Dia gitu. Itu kalau secara kasar lah. Keesaan pada perbuatan, dia sudah masuk pada pembicaraan sifat kudrah. Tapi perinci moleknya, wahdaniyah pada perbuatan, barulah pindah kepada kudrah. Allah perbuat segala perkara sebagaimana yang Allah kehendak, pindah pada sifat iradah. Allah kehendak segala perkara sebagaimana ilmu, pindah pada sifat ilmu, sifat yang ke-9. Itu comel. Kaedah sifat 20. Kemahlah hak rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perinci molek dah ni 3 keesaan. Kemudian mustahil pula, tidak esa pada zat mustahil, tidak esa pada sifat mustahil, tidak esa pada perbuatan mustahil. Hak mana tidak esa pada zat ni? Bahawa adalah ia Allah bersusung pada zatnya. Itu mustahil. Zat Allah, zat yang satu, tetapi banyak juzuk. Tu mustahil. Hak banyak juzuk tu zat manusia, zat makhluk. Jadi kita ni panggil seorang, kita ni panggil satu. Boleh panggil satu, tapi hakikatnya satu ke tak? Tak satu lah sebab banyak juzuk. Tapi sebut satu lah. Mari seorang ke? Tak mari seorang. Banyak mari. Banyak kepala, tubuh, tangan, kaki, kulit, daging, tulang. Kita tengok atas bawah. Panggil satu lah. Panggil seorang. Tapi hakikatnya betul satu. Satu apa banyak juzuk. Itu dia panggil apa ni? Di tubuh kita dia panggil kam muttasi pada zat. Berbilang juzuk. Berbilang bahagian. Tapi muttasil pada satu zat yang sama. Mustahil zat Allah bersusung, berkapuh sebagaimana zat makhluk. Itu dia panggil tiada esa pada zat. Mustahil seperti bahawa adik Allah bersusung pada zat. Atau ia adalah baginya bagi Allah yang menyerupai pada zatnya atau sifatnya. Itu pun mustahil. Atau adalah sertanya serta Allah pada menjadikan sesuatu memberi bekah pada perbuatan daripada segala yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil ada selain Allah yang bekah, yang menjadikan, yang muassir, yang bekah, hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.